Buletin Didik 17 Mac bersama saya Fazilah Hani Harun. Salam hormat dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM telah selesai melaksanakan proses pentaksiran kemasukan murid ke sekolah khusus iaitu Sekolah Berasrama Penuh SPP, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA, Sekolah Menengah Teknik SMT, College Vocational KV dan Maktab Tentera Diraja MTD di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia untuk tahun 2021. Semakkan tawaran kemasukan ke sekolah khusus bagi tingkatan 1, tingkatan 4 dan tahun 1 Sijil Vocational Malaysia 1 SVM boleh dibuat bermula Jumaat ini. Bagi tingkatan 1 SBP dan SMKA, semakkan boleh dibuat mulai 19 Mac. Tingkatan 4 SBP, SMKA dan SMT pula pada 23 Mac. Tahun 1 SVM, KV juga pada 23 Mac. Tingkatan 4 MTD pula, tarikh semakan temuduga boleh dibuat pada 23 Mac. Semakan tawaran boleh dilakukan melalui pautan yang tertera bagi tingkatan 1 dan tingkatan 4. KPM juga menetapkan tarikh pendaftaran pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 ke sekolah khusus adalah pada Selasa 6 April 2021. Maklumat lanjut berkaitan pendaftaran boleh diperoleh melalui pautan yang sama. Tarikh pendaftaran ke MTD akan dimaklumkan melalui laman sesawang www.rmceducation.edu.my. Seramai 4,865 guru berisiko tinggi jangkitan COVID-19 di Perak dikenal pasti bagi mengikuti fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata, mereka antara yang tersenarai daripada 55,539 guru di seluruh negara yang terlibat. Ketika dihubungi, Datuk Dr. Mah berkata angka itu termasuk 229 guru di daerah Batang Padang dan 163 guru di daerah Mualim. Katanya mereka menerima suntikan secara berperingkat. Jabatan Pendidikan JPN Perak ketika dihubungi memaklumkan suntikan vaksin sudah diberikan kepada guru di negeri itu bermula bulan ini. Namun JPN tidak mendedahkan angka guru yang selesai divaksin memandangkan perkara berkenaan di bawah bidang kuasa Jabatan Kesihatan Negeri dan Pusat Kesihatan Daerah. 27 Februari lalu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razif Jidin bersama 4 guru menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech di Pejabat Kesihatan Putrajaya Presin 11. Pihaknya turut menyeru rakyat Malaysia termasuk lebih 500,000 guru di seluruh negara untuk segera mendaftarkan diri di aplikasi MySejahtera bagi mendapatkan suntikan berkenaan. Sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka di sekolah kurang murid berjalan dengan lancar. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata, operasi di sekolah jenis itu tidak bermasalah, malah murid tetap aktif ketika berada di dalam kelas. Ujar beliau, pematuhan prosedur operasi standard SOP di sekolah juga dapat dilaksanakan dengan baik, biarpun dalam keadaan kelas yang bersaiz kecil. Jadi daripada pemerhatian saya, nampaknya pengoperasian sekolah ini telah berjalan dengan begitu lancar dan dalam keadaan yang sangat teratur. Sekolah ini mempunyai murid seramai 71 orang, 6 kelas dan setiap kelas lebih kurang 12 orang termasuklah untuk tahun pertama, tahun 1. Datuk Dr. Mah berkata demikian selepas melakukan lawatan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Ladang Bidur Tahan. Beliau meluangkan masa kira-kira 30 minit bersama guru-guru dan murid sekolah berkenaan. Dalam lawatan kerja itu, Datuk Dr. Mah turut berkunjung ke 3 sekolah lain iaitu Sekolah Kebangsaan SK Seri Bidur, SJKC Chung Hua dan SK Kampung Poh. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mempelawa warga negara Malaysia lulusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2018, 2019 dan 2020 yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP. Selain itu, lulusan SPM tahun 2020 yang memenuhi kriteria yang sama turut dipelawa mengikuti program penghantaran pelajar cemerlang ke luar negara. Kedua-dua maklumat program itu dimuat naik ke laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia.
Melalui keterangan laman sesawang sama, mereka yang berminat boleh memuat turun 4 dokumen berkaitan dengan program berkenaan. Difahamkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP itu dikhususkan untuk melatih bakal guru di Institut Pendidikan Guru IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam pelbagai bidang pengkhususan bagi keperluan di sekolah rendah. Selain itu, pemohon dikehendaki mengikuti program persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan PPISMP selama 12 bulan atau 3 semester di IPG berkenaan. Pemohon yang lulus akan diberikan sijil tamat PPISMP dan ditawarkan mengikuti pengajian PISMP selama 4 tahun di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan ianya dilaksanakan secara sepenuh masa. Bagi program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP laluan khas murid berkeperluan khas MBK pula, ianya dikhususkan untuk calon murid berkeperluan khas bagi mengikuti pengajian di Institut Pendidikan Guru IPG dalam pelbagai bidang pengkhususan bagi keperluan di sekolah rendah. Pemohon dikehendaki mengikuti program persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan PPISMP selama 12 bulan di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pemohon yang lulus PPISMP akan diberikan sijil tamat PPISMP dan ditawarkan mengikuti pengajian PISMP selama 4 tahun di IPG yang ditetapkan. Bagi pengantaran pelajar cemerlang PPC ke luar negara pendidikan Islam pula, pelajar akan mengikuti pengajian di universiti luar negara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Luar Negara selama 4 tahun. Setelah tamat pengajian ijazah, pelajar akan mengikuti program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan PDPP di Institut Pendidikan Guru selama 1 tahun. Antara bidang pengajian yang ditawarkan termasuk Bahasa Arab Lughah, pengajian Islam serta tahfiz Al-Quran wal Qiraat. Tarikh tutup permohonan ialah pada 15 April depan dan sebarang persoalan boleh dirujuk ke mana-mana maklumat seperti yang tertera. Hari ini genap 38 tahun Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM diiktiraf di peringkat global. Perkara berkenaan dikongsikan Menteri Pelajaran ketika itu, Allahyarham Tan Sri Dr. Sulaiman Daud. Keratan akhbar lama itu dikongsikan akaun Facebook Kementerian Pendidikan dalam satu posting jam 11 pagi tadi. Dalam laporan berkenaan, Allahyarham Tan Sri Dr. Sulaiman berkata, STPM bukan sahaja diiktiraf Lembaga Peperiksaan Tempatan serta beberapa institusi pendidikan tinggi di New Zealand. Sebaliknya, turut disuarakan Lembaga Peperiksaan Cambridge dengan penarafan kelulusan mata pelajaran yang sama bagi peperiksaan GCE A-Levels di United Kingdom. Ia juga disifatkan sebagai kejayaan besar bagi Majlis Peperiksaan Malaysia yang mengendalikan peperiksaan STPM sepenuhnya dalam bahasa Malaysia. Individu dan syarikat yang dikenakan kompaun kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 boleh mendapat pengurangan separuh bayaran. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, diskaun 50% akan diberikan secara automatik sekiranya denda dibayar dalam tempoh seminggu. Bagi kumpulan pelajar, golongan B40, pesakit kronik dan orang kurang upaya OKU pula, mereka boleh merayu untuk mendapatkan lebih diskaun jika tidak mampu membuat bayaran. Datuk Seri Taqiyuddin berkata Kabinet hari ini bersetuju untuk mengurangkan kadar kompaun bagi kesalahan individu kali pertama yang tidak memakai pelitup muka, mendaftar butiran diri dan tiada penjarakan fizikal sebanyak RM1,500 berbanding jumlah maksimum kompaun RM10,000. Jika kompaun dibayar dalam tempoh tertentu, diskaun sehingga 50% akan diberikan. Sekarang ni dengan keluarnya garis panduan ini, mereka ini bermula hari inilah, walaupun saman telah dikeluarkan dulu, kita tak mikir lah. Seumpama mereka telah disaman 17 hari bulan hari ini, 17 hari bulan 3, so they have 1 week. Kalau sekiranya you nak 50%, kalau you lewat daripada seminggu tapi dalam tempoh 2 minggu, you are only entitled for 25% daripada amount compound itu. Jadi tak ada masalah. Jangan bimbang, tak perlu pakai lawyer lah. Ramai yang offer lawyer ni kan. Tak perlulah pakai lawyer. Ini kerajaan dah buat panduan jelas.
Tiada diskaun diberikan jika saman dibayar melebihi tempoh 2 minggu. Menerusi garis panduan penetapan nilai tawaran kompaun dan kadar pengurangan kompaun di bawah Akta 342 dan peraturan-peraturan di bawahnya yang berkuat kuasa hari ini, 3 kategori nilai dan pengurangan kompaun diumumkan, iaitu kategori tinggi, sederhana dan normal. Kategori tinggi ialah kesalahan yang menyebabkan penularan yang tinggi atau impak jangkitan kepada komuniti dalam skala besar. Sederhana adalah kesalahan yang menyebabkan penularan tinggi tetapi tidak memberi impak besar jangkitan kepada komuniti. Dan kategori ketiga, normal, adalah kesalahan yang boleh menyebabkan risiko rendah dan tiada kesan kepada komuniti. Vaksin concentrate for dispersion for injection community keluaran Pfizer-BioNTech perlu diambil 2 dos bagi meningkatkan tahap keberkesanan sehingga 94.6% dalam mencegah jangkitan SARS-CoV-2 bergejala yang mencetuskan jangkitan COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan capaian itu berdasarkan kajian klinikal fasa 3 yang melibatkan suntikan 2 dos dengan selang masa 21 hari. Dalam kenyataannya hari ini, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, keberkesanan vaksin komuniti telah ditunjukkan bermula daripada hari ke-12 selepas pemberian dos pertama dan mencapai kira-kira 89% keberkesanan antara hari ke-14 dan 21, iaitu pada masa dos kedua akan diberikan. Bagi keberkesanan jangka panjang untuk pemberian 1 dos vaksin berkenaan belum diketahui kerana penerima dalam kajian klinikal itu diberikan 2 dos dengan selang masa antara 19 hingga 42 hari. Difahamkan peningkatan ketara antibodi yang boleh memberi kesan jangka panjang seseorang dapat dilihat selepas diberi dos kedua. Kelewatan mendapatkan dos kedua berkemungkinan akan melambatkan penghasilan antibodi yang optimum. Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO turut menyarankan agar dos kedua diberikan selepas 21 hingga 28 hari daripada dos pertama. Kerajaan menyasarkan penjimatan tenaga hampir 10 juta ringgit melalui program Solar Energy Purchasing SEP di bawah Perjanjian Supply Agreement for Renewable Energy SARE dalam tempoh 21 tahun. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, inisiatif itu dilaksanakan dengan pemasangan sistem solar di bangunan Kementerian Kerja Raya KKR, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya JKR dan 10 bangunan JKR elektrik negeri di seluruh negara merangkumi kapasiti solar terpasang sebanyak 1.2 megawatt. Bagi tahun pertama, penjimatan tenaga dianggarkan hampir RM200,000 dan penjanaan tenaga daripada sistem solar ini dijangka dapat menghasilkan 1,400 megawatt per jam setahun, iaitu bersamaan pengurangan pelepasan 819 tan karbon dioksida setahun. Manfaat ini dapat dinikmati oleh pihak KKR dan JKR tanpa mengeluarkan sebarang kos pemasangan dan kos penyelenggaraan di samping dapat mengurangkan kos bayaran utiliti bulanan. Tapi kalau kita dapat gabungkan seluruh bangunan kerajaan, penjimatan pada kerajaan adalah hampir pada 70 juta dalam tempoh 21 tahun. Tapi bukan sekadar untuk penjimatan bil elektrik, tapi yang lebih utama ialah untuk kita memastikan memenuhi komitmen kita 20% kepada renewable energy. Kedua ialah untuk menjaga alam sekitar kita dari segi kelestarian, iaitu mengurangkan pelepasan karbon dioksida ke udara kita. Pelaksanaan program SEP ini adalah selaras dengan skim pemiteran tenaga bersih NEM yang telah diperkenalkan kerajaan bagi menggalakkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui RE selain menjimatkan bil elektrik pengguna. Sebelum ini, JKR telah berkolaborasi dengan rakan strategiknya Tenaga Nasional Berhad TNB serta anak syarikatnya GS Parks Sdn Berhad dengan perjanjian persefahaman bagi mengkaji potensi inisiatif dalam bidang RE khususnya teknologi solar fotovoltaik PV. Apabila stres sebab terkena kepada seseorang, jadi kehilangan air berlebihan akan berlaku dalam badan. Okey, akan menyebabkan dehidrasi, akan menyebabkan kejang otot dan paling teruk adalah strok haba. Okey. Bagaimana langkah nak mengelakkannya? Yang pertama, pelajar mesti minum air kosong dengan banyak. Okey, air manis tak nak. Dalam masa yang sama, pelajar mesti mengelakkan untuk berada di luar
waktu di antara pukul 11 pagi hingga 4 petang. Elakkanlah berada pada waktu itulah cuaca yang sangat panas. Dalam pada masa itu juga jangan mengenakan pakaian yang gelap. T-shirt yang gelap seperti color biru ataupun hitam, dan pakailah t-shirt yang dibuat daripada kapas. Okey, sebab t-shirt tersebut dapat menyerap peluh. Bersua kembali. Masalah kesesakan dan beratur panjang ketika pengambilan suhu badan murid pada setiap pagi menjadi pencetus kepada seorang guru sains di Perlis dalam menginovasikan alat yang diberi nama MySuhu. Inovasi yang menggunakan 3 item iaitu termometer strip, getah serta gam itu menjadi ciptaan yang membanggakan serta dapat melancarkan pergerakan masuk murid ke dalam sekolah. Inovasi MySuhu yang mengetengahkan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM melalui program STEMAC itu dihasilkan Cikgu Zaripah Al-Syari dari Sekolah Kebangsaan Padang Melangit di Berseri. Ini cara menggunakannya. Termometer strip yang digamkan dengan getah dipakai di kepala murid pada setiap pagi kehadiran mereka ke sekolah. Dengan cara itu, guru dapat memeriksa suhu murid menerusi perubahan warna pada termometer strip berkenaan. Sekiranya hijau bermakna suhu murid berada pada tahap normal, manakala merah menunjukkan suhu badan mereka melebihi 37.5 darjah Celsius. Inovasi yang bermodalkan kira-kira RM4 itu mula digunakan murid pada September tahun lalu. Untuk merekodkan bacaan itu, guru di dalam kelas telah menunggu. Dalam kelas, guru akan mencatat bacaan tersebut dengan menggunakan e-datang, barcode e-datang. Jadi di sini saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada PIBG dan KPM khususnya yang telah memberi duit peruntukan untuk program STEMAC ini, dan untuk tahun 5 khususnya untuk murid-murid tahun 5. Tetapi untuk murid-murid tahun 1 hingga tahun 6, sumbangan daripada PIBG lah untuk membeli bahan-bahan untuk orang kata sediakan produk tersebut. Dengan bantuan beberapa guru lain, produk yang dihasilkan bersama murid tahun 5 itu berjaya disiapkan dan diagihkan kepada semua 200 murid dari tahun 1 hingga 6 di sekolah ini. Dia macam contoh dalam subjek sains, saya ajar macam mana untuk membaca suhu menggunakan termometer. Mula-mula kita guna termometer biasa, lepas tu baru kita guna termometer klinik, kemudian baru kita guna mastrip tu. Okey, kemudian untuk matematik pula, matematik ajar cara mengukur. Jadi dia ambil lilitan kepala murid untuk nak potong getah tu. Okey, di situ semua tu tempoh masa dia kami ambil sehinggalah murid siap buat tu dalam masa 3 minggu. Difahamkan inovasi berkenaan turut dipikat oleh kebanyakan sekolah di negeri itu. Namun ketika ini, pihak sekolah sedang dalam proses untuk mempatenkan ciptaan itu sebelum membenarkan pihak lain menggunakannya. Difahamkan ini merupakan inovasi kali kedua di sekolah itu selepas penghasilan MyBangku yang menggunakan botol-botol terpakai. Taman aktiviti Angry Birds di bangunan Komtar Johor Bahru City Centre JBCC akan ditutup pada 5 April ini. Perkara itu dimaklumkan menerusi hantaran di laman Facebook Angry Birds Activity Park Johor Bahru. Selepas beroperasi sejak 6 tahun lalu, penutupan Taman Tema tertutup itu disebabkan kesan pandemik COVID-19. Hantaran itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang rata-rata terkejut dengan penutupannya. Taman Tema Angry Birds ini adalah yang pertama di Asia Tenggara dan mula beroperasi pada 31 Oktober 2014. Taman Tema berkeluasan 26,000 kaki persegi itu menawarkan permainan dan ruang bukan sahaja untuk kanak-kanak, malah untuk dewasa. Taman Tema ini boleh menampung sehingga 400 pengunjung pada satu-satu masa dan dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti Danger Zone, Utopia, Classic dan South Beach. Okey, pelajar, bila berada dalam kelas, apabila berasa lesu, mengantuk,
Jadi pelajar kena meningkatkan kadar nadi pelajar. Apabila kadar nadi ditingkatkan, jadi kita akan hilanglah rasa mengantuk tu. Jadi apa yang boleh pelajar lakukan? Pelajar berdiri, berada di sebelah meja. Okey, berada di sebelah meja pelajar, buat aktiviti yang cikgu cadangkan, boleh buat jumping jack. Sebab apa? Jumping jack ni dia tidak bergerak, dia hanya bergerak setempat. Contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, 10 kali tak cukup lagi. Okey, pelajar selang selikan dengan squat. Okey, 1 2 3 4 5. Genap 10 tahun sejak kali pertama diperkenalkan pada 13 Mac 2011, siri animasi Boboiboy Boy meraihkan sambutan ke-10 bertemakan Boboiboy Boy Beyond yang menyajikan pelbagai aktiviti menarik sepanjang tahun ini. Adik-adik juga boleh menonton episod khas extended version yang bakal ditayangkan di TV3 pada cuti sekolah minggu depan. Ketua Pegawai Eksekutif Monster, Nizam Abdul Razak memaklumkan sambutan ulang tahun ke-10 siri animasi kegemaran ramai itu akan memaparkan 5 minit adegan baru pertalian antara Boboiboy dan ayahnya Amato. Episod khas berdurasi 30 minit itu telah dimuat naik di Monster YouTube channel pada Ahad lalu dan sudah mencecah 3 juta tontonan dalam masa 24 jam. Malah perkongsiannya di laman Facebook mencecah hampir 2,000 kongsian. Menurut syarikat Monster, episod khas itu hanyalah permulaan sebagai hadiah kepada para peminat setia Boboiboy dan Monster. Mereka juga boleh menonton episod khas extended version yang bakal ditayangkan di TV3 pada cuti sekolah ini. Diikuti dengan tayangan khas klip-klip pendek bersempena ulang tahun ke-10 ini. Lebih sedekat, Boboiboy bukan sekadar hiburan animasi semata-mata, ceritanya membawa mesej murni yang boleh diteladani anak muda. Selain menjadikan karakter Boboiboy lebih dekat di hati rakyat Malaysia serta simbol tauladan dalam kalangan kanak-kanak. Bermula di kaca televisyen Malaysia, Boboiboy kini berjaya menembusi lebih 70 negara di seluruh dunia, antaranya Korea, China, Turki dan Amerika Syarikat. Menurut Monster, filem Boboiboy Movie 3 juga dalam proses pembikinan awal dan dijangka ditayangkan di pawagam seluruh negara pada 2022. Lukisan pasir di pesisir pantai utara England sebagai simbolik Hari Air Sedunia pada 22 Mac ini mengakhiri paparan Buletin Didik. Saya Fazilah Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.